Anda ada mata? Ada, ada. Ada lingkaran gelap pada mata, terutama kawasan bawah mata, ada tak? Ada orang ada orang dia tak ketara, ada orang tak ada. Tak ada sangat. Gitu. Ya. Dalam video kali ini kita nak bincang tentang lingkaran gelap pada kawasan mata, terutama pada kawasan bawah mata. Bagaimanakah caranya untuk kita mengatasinya, dan sebelum itu kita kena faham dulu apakah punca-puncanya, kerana ada punca yang menyebabkan tidak ada solution, ada punca yang boleh memberikan harapan bahawa ada produk wujud di dunia ini untuk anda memudarkan lingkaran gelap tersebut. Jom tonton sampai habis dan belajar. Perhatian, saya ada pengumuman penting nak buat pada hari Ahad ini, 10 Januari 2021. Ahad ini tau, pada jam 9 malam kita akan premierkan satu video di Glowy ini yang khusus untuk lakukan 3 perkara. Pertama, kita nak unboxing bersama-sama award ataupun silver button yang YouTube channel kita terimalah, Glowy terima. Keduanya, kita nak tunjukkan behind the scene. Dan ketiga, paling utama adalah kita nak umumkan pemenang Glowy giveaway sempena dengan menyambut 100,000 subscriber. Kita dah buat kontes tu dulu, tapi Ahad ni kita nak umum pemenang. So kalau nak tahu anda menang atau tidak, mesti tonton premier pada hari Ahad ini. Dan jangan lupa kita ada satu kejutan lagi. Kita ada kuis tambahan yang kita lakukan semasa premier itu, sebab kita nak bagi hadiah tambahan. Ni tak sama dengan Glowy giveaway. Ada hadiah baru pula. Okey? Jangan terlepas, jangan tertinggal, mesti tonton Ahad ini. Baik, saya selalu baca tentang perdebatan lah kiranya di antara wajar atau tidak kita gunakan krim mata. Ya, sebab ada orang kata tak perlu pakai pelembab je. Ada orang kata mesti pakai. Ya, sebenarnya dekat mana ya? So sebenarnya untuk menentukan sama ada anda memerlukan atau tidak memerlukan krim mata, perlu kembali kepada kefahaman anda tentang struktur kulit pada kawasan mata. Ya betul, dekat bawah mata ni kulit, dekat pipi kulit, dekat dagu kulit, kat sini semua kulit. Tetapi kulit pada sekitar kawasan mata adalah yang paling nipis sekali berbanding pada kawasan-kawasan wajah yang lain, kawasan tubuh yang lain. Oleh sebab itu, tekstur produk yang diperlukan oleh kawasan mata ini berbeza dengan tekstur produk. Kalau dalam situasi ini kita sebut krim mata tu dia sejenis pelembab lah ya. Pelembab punya tekstur untuk mata dengan pelembab punya tekstur untuk badan atau kawasan muka yang lain memang disarankan untuk pakai berbeza. Ya. Now, walaupun kita sebut krim mata, ya, but secara umumnya ia merujuk kepada pelembab khusus untuk kawasan sekitar mata. Kenapa kawasan sekitar mata perlukan pelembab? Sebabnya seperti mana kawasan kulit yang lain, di situ ada struktur kulit yang mana boleh juga berlaku kekeringan, dan kekeringan ini boleh membawa kepada masalah lain. Contoh, garis-garis halus. Ya, garis-garis kat tepi-tepi sini ya. Cuma yang selalu menjadi kita panggil penidakan, deny by a lot of people adalah boleh atau tidak sebenarnya krim mata ni menghilangkan lingkaran gelap bawah mata. Kalau puffiness, kalau garis halus, dia boleh hilangkan. Tetapi kalau kegelapan ni macam mana? Untuk memahami perkara ini, kita kena faham 2 faktor yang menyebabkan adanya lingkaran gelap bawah mata. Faktor pertama, anda mempunyai lingkaran gelap bawah mata atau sekitar mata adalah disebabkan oleh genetik ataupun faktor keturunan. So bila sebut tentang keturunan ni kan, so itu bukan kita punya pilihan ya, kita ditakdirkan, direzekikan dapat macam tu. So kalau nak periksa tu boleh periksa, if your parents have it and you have it, itu boleh jadi faktor keturunan. Baik, bila sebut tentang faktor keturunan, ada orang direzekikan dapat kulit sekitar bawah mata ni lebih tebal berbanding orang lain. Tak bermakna kulit dia tu tebal berbanding dengan muka dia, tak. Cuma berbanding dengan orang lain, dia masih lagi kulit yang paling nipis, tetapi berbanding dengan orang lain, kulit bawah matanya lebih tebal. So, kalau kulit bawah matanya itu lebih tebal,
dia mempunyai daya tahan yang lebih tinggi, ya, kita panggil kulit dia struktur lebih baik. Jadi susah nak dapat lingkaran gelap bawah mata. Tetapi untuk orang yang dilahirkan dengan kulit bawah mata ni lebih nipis, ya, biasanya memang lebih mudah untuk mendapat lingkaran gelap bawah mata. Satu lagi faktor genetik yang kita kena faham adalah penuaan. Semua orang mengalami penuaan. Bila kita mengalami penuaan, kulit kita ni, sel-sel kulit kita ni dah tak seanjal dahulu. So, begitu juga kawasan sekitar mata ni. Jadi, bila dia punya kulit tu semakin menipis, maka berlakulah keadaan di mana kulit itu lebih terdedah kepada risiko untuk menjadi gelap pada bawah mata tu. So, aging ni is nothing that you can do much about lah, ya. Sebab aging lah kan. Saya selalu pesannya kita jangan takut tua. Kita tak nak tua sebelum usia. Maksudnya kalau kita umur 25 tahun tapi sekitar mata kita, kulit kita tu dah nampak macam mata orang yang umur 40 tahun, that's something you have to worry about lah. You need to do something lah kan. Adalah benda yang mungkin tak dibuat, atau mungkin ada pendedahan kepada over exposure kepada UV ke apa ke, itu mungkin boleh berlaku. But secara umumnya faktor penuaan lama-lama memang memungkinkan kita punya lingkaran gelap bawah mata. Kalau masa muda nampak sikit, makin tua makin nampak jelas, ya. So kalau dalam faktor genetik ni, dia makin lama makin jelas lah. Kalau muda-muda ada sikit-sikit, lama-lama makin jelas, itu boleh jadi faktor genetik. Ada satu lagi faktor genetik, ya, yang berkaitan dengan lingkaran gelap bawah mata ni adalah pigmentasi. Ada pigmentasi adalah dicetuskan oleh situasi tertentu. Contoh terkena sinar UV, ubatan, ubat-ubat dan seumpamanya. Tetapi ada jenis pigmentasi yang disebabkan oleh genetik. It's just they are exist, ya, memang wujudlah orang-orang yang mana memang dia mengalami pigmentasi ni, walaupun dia dah jaga kulit dia betul-betul, dia dapat juga, itu faktor genetik. So ini juga boleh berlaku dan menyebabkan ada setengah orang mempunyai lingkaran gelap bawah mata. So very simple, if you have done all your best to reduce you punya dark circle itu, pakai macam-macam, tapi lepas pakai 2-3 tahun konsisten, benda ni, lingkaran gelap bawah mata ni tak hilang-hilang juga, maknanya anda rasanya memang 80%-90% disebabkan oleh faktor genetik. Faktor tadi kita bincang adalah faktor pertama, iaitu faktor genetik. Faktor kedua ni adalah faktor luaran. Faktor luaran maksudnya benda yang kita alami sepanjang kita hidup kat luar ni, apa-apa yang daripada persekitaran ini. So boleh jadi ada orang dapat lingkaran gelap pada kawasan matanya disebabkan terdedah kepada sinar UV yang berlebihan tanpa perlindungan. Maksudnya dia tak pakai sunscreen lah. Bila dia tak pakai sunscreen, sinar UV ini dia sampai kepada kulit, dia boleh menggalakkan satu jenis sel dalam kulit kita, nama dia melanocyte. Melanocyte ni kerja dia menghasilkan melanin. Kalau dia terima terlebih sinar UV, itu trigger dia untuk hasilkan lebih banyak melanin. Jadi apa yang berlaku adalah kawasan yang terkena sinar UV tu, mata kita ni lokasi dia tinggi tau. Jadi bila terkena sinar UV tu, apa yang berlaku, dia mulalah menghasilkan melanin yang lebih banyak. So for that reason, berlakulah pigmentasi di sekitar kawasan mata ini diakibatkan oleh sinar UV tadi, dan kita panggil dia lingkaran gelap juga. So apa nak buat? Jawapan dah bagi tadi, iaitu pakailah sunscreen. Yes, jangan risau. Sunscreen boleh dipakai menghampiri kawasan mata. Jangan risau, janganlah jauh sangat. Tang sini, bolehlah naik sikit kat sini. Hati-hati, yang penting jangan masuk ke dalam mata, ya. Dan juga pilih sunscreen yang sesuai dengan jenis kulit yang mudah diserap oleh kulit. Kalau tidak nanti bergumpal dia dekat situ kan. So very important to wear your sunscreen. Satu usaha lain yang boleh dibuat untuk keadaan seperti ini yang disebabkan faktor luaran ini juga adalah memakai produk atau bahan yang ada sifat mencerahkan, brightening. Tengok dalam krim mata tersebut, dia boleh ada niacinamide, boleh ada kojic acid, boleh ada vitamin C. Mungkin salah satu, mungkin semua. So ini adalah bahan-bahan yang ada brightening effect, boleh mencerahkan, insya-Allah memudarkan lingkaran gelap bawah mata itu. Okey, faktor luaran yang kedua, kalau tadi itu disebabkan sinar UV, pigmentasi, yang kedua ni adalah alergi. Pernah tak anda alami gatal-gatal dekat mata, kemudian you gosok mata jadi merah? Aktiviti menggosok ini sebenarnya menyebabkan keradangan pada sekitar kulit bawah mata itu. So, keradangan kesannya dia akan berlaku post-inflammatory hyperpigmentation. So,
saya galakkanlah ya, kalau ada gatal-gatal kat sekitar mata, jangan gosok. Bukan main kau gosok, tak cukup tangan kau gesel kat sofa, aku tahu. Anak saya biasa buat, saya selalu nampak ya, dia gesel. Sebab mereka nak cari permukaan yang kasar. Kesannya adalah memang kawasan tersebut kalau menggosok, menggaru mata menjadi amalan, akan jadi gelaplah kawasan itu. So itu kita nak elakkan. Satu lagi adalah alergi yang menyebabkan kita macam gatal-gatal, ya, merah-merah ni, ban mata jadi bengkak. So bila kawasan mata ni jadi bengkak, orang macam resdung biasanya alami benda ni kan, kawasan mata dia bengkak, so itu akan menyebabkan ada efek kita panggil shadow ataupun reflection lah, shadow. So nampaklah macam bawah mata dia gelap. So bila mata dia bengkak, puffy, so cahaya tu kan dia membias. Oh gitu sains ya. So kawasan bawah mata tu nampaklah gelap. Itu pun punca dia tadi utamanya adalah alergi juga. So cadangan saya untuk situasi ini, pergi jumpa doktor ya. Siap-siap dapatkan ubat titis mata yang mana kalau kita punya mata tu alami kegatalan je, titis. So redakan dia, soothe the eye and avoid gosok ya, jangan gosok mata tersebut. Faktor luaran yang seterusnya saya rasa banyak akan memberi kesan dan membuatkan yang menonton ni terasa, iaitu tidur yang tidak cukup. Dia bukan setakat tidur yang tak cukup, dia tidur yang dah lah tak cukup, yang sikit yang tinggal tu tak nyenyak pula tu sebab main handphone. Ya, main handphone kan, sampai handphone tu melepok bawah muka. Saya tahu siapa pernah ada pengalaman handphone jatuh ke muka. Pilah tidur ya. You need really good amount of sleep to help your body to recover, and this goes to your eyes as well ya. Sangat penting. Kalau anda tidak cukup tidur, apa yang berlaku dekat kawasan mata adalah mata kena kerja lebih masa. Kena faham tu, mata kena kerja lebih masa, dia tak sempat dan berehat. So the overworked eyes ni, apa yang berlaku, dia menerima sebab dia tak sempat nak berehat. Jadi dia akan mengalami keadaan terima kurang oksigen. Saluran darah kat situ mulalah ya, sebab saluran darah kat situ yang membawa oksigen ke kawasan seluruh badan kita ni. So mulalah akan menjadi lebih ketara, dan ini akan menyebabkan anda punya lingkaran gelap bawah mata pun makin lama makin ketara. Yang tak tidur tu kenapa? Ya Allah, ya. Kalau ada buat doa-doa malam semayang tak apalah juga. Ini main sampai level berapa game tu? Marah makcik ni. Okey, so tidur lambat menyebabkan water retention pada kawasan mata juga. Ini menyebabkan mata jadi bengkak, puffy, dan itu akan menyebabkan adanya puffiness yang menyebabkan ada bayang-bayang lingkaran gelap. Macam itulah. Maksudnya samalah macam alergi tadi tu. When your eyes get puffier, lebih membengkak. So it nampaklah macam something is not, tona kulit tu tak sekata dekat situ kan. So apakah cara untuk menyelesaikan masalah ni? Tidur. Itu je lah caranya. Yang kau tak tidur tu kenapa? Tidur? Jangan sekarang, lepas habis video. Tidur Faktor luaran yang terakhir, iaitu kulit kat sekitar mata tu memang alami kekeringan. Kulit kering lah. Kalau kulit kering, pakailah krim mata ya. Pakai krim mata ataupun ada mask untuk mata yang bertujuan untuk melembabkan kawasan sekitar kulit. Kita kena faham memang kulit kawasan mata ni cenderung kering sebab ia mempunyai kelenjar minyak yang kurang berbanding kawasan badan yang lain. Oleh disebabkan itulah ya, kita kena bantu dia, bagi pelembab untuk dia. So dalam situasi ni, pakai pelembab ataupun krim mata yang sesuai untuk kawasan mata, dan juga pada masa yang sama jangan lupa pakai sunscreen. Sinar UV juga boleh mengeringkan kulit. Dan juga satu lagi adalah, kalau anda nak buat apa-apa kerja-kerja mengelupaskan atau exfoliate kulit, jangan pergi buat dekat kawasan sekitar mata yang sudah sedia kering itu. Kalau tak, lingkaran gelap akan menjadi lebih ketara. So that's the tip, that's the faktor. Amalkan mana yang boleh amalkan. Kalau faktor genetik tu, buatlah juga ya. Sekurang-kurangnya dia bolehlah pudar sedikit-sedikit. Okay, see you next time. Bye-bye. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Jangan apa kata, buat sekarang ya. Subscribe channel saya, like, share, dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu, tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.